Didik TV KPM. Okey, jadi secara umumnya hari ini kita akan belajar tentang bahasa Melayu tingkatan 5 di mana objektifnya lebih menjurus kepada murid-murid kita pada hari ini untuk membina karangan sambil menggunakan beberapa pepatah-pepatah peribahasa untuk kita sama-sama murid kita sama-sama membuat karangan yang terbaik. Loman. Jadi objektif kita ada dua. Yang pertama, menggunakan dua perbandingan semacam kata-kata hikmat, kiasan, madah pujangga dan bahasa berirama dalam bentuk lisan. Lisan. Yang kedua, menulis satu perenggan karangan ringkas yang mengandungi perbandingan semacam kata-kata hikmat, kiasan, madah pujangga dan bahasa berirama. Jadi itu objektif kita pada hari ini. Objektif kita pada hari ini adalah berlandaskan di SKP yang telah digariskan oleh pihak KPM iaitu 4.2.1 memahami dan menggunakan perbandingan semacam kata-kata hikmat, kiasan, madah pujangga dan bahasa berirama dengan betul mengikut konteks. Baik, yang kedua 3.4.3 menulis untuk menghasilkan pelbagai jenis karangan yang lengkap dengan menggunakan bahasa berbudaya. Okey, baik. Jadi boleh saya teruskan pengajaran pada hari ini ya? Silakan. Okey. Jadi hari ini kita lebih fokus kepada bahasa berbudaya seperti yang saya telah katakan tadi, bahasa berbudaya. Bagaimana kita nak kaitkan bahasa berbudaya ini dalam lisan kita seharian? Bagaimana kita nak kaitkan bahasa berbudaya ini dalam karangan, dalam penulisan anak-anak kita pada masa ini? Jadi yang pertama, bahasa berbudaya yang pertama ialah perbandingan semacam. Perbandingan semacam. Sebenarnya perbandingan semacam dan kiasan ini lebih kurang sama sahaja. Tapi ada sedikit sahaja perbezaannya. Okey, kita tengok apakah dia perbandingan semacam. Okey, perbandingan semacam ini sejenis bahasa kiasan yang menunjukkan sifat keadaan seseorang itu sesuatu benda secara perbandingan. Maksudnya, dia nak mengkiaskan sifat kita ini dengan perkara lain, dengan benda-benda lain. Okey, baik. Menggunakan kebanyakan perbandingan semacam ini, dia menggunakan perkataan seperti macam, seperti, bagai dan juga laksana. Okey, jadi contoh perbandingan semacam ni ada beberapa contoh yang saya dah tunjuk di layar. Okey, rajin seperti apa, cerdik seperti apa. Boleh tak kita nak dengar sikit suara anak-anak murid kita pada hari ini? Boleh ya? Kita nak dengar juga kelunakan suara anak murid okey. cikgu. Siapa yang boleh bagi tahu saya lengkapkan ni? Rajin seperti apa ni rasanya? Okey, Venus, ya silakan Venus. Saya cikgu. Rajin seperti saya cikgu. Rajin seperti saya. Pula dah. Dah pandai dah buat jenaka sekarang ni. Venus. Sebenarnya apa? Saya main je cikgu. Oh, main. Okey. Okey, jawapan yang betul ialah rajin seperti semut cikgu. Ya, rajin seperti semut. Cerdik seperti? Cerdik seperti kancil. Rajin seperti semut, cerdik seperti kancil. Itulah contoh-contoh perbandingan semacam. Ada banyak lagi. Adil seperti hakim. Hakim? Bukan saya. Hakim lah. Okey. Baik, kita pergi kepada yang kedua iaitu kiasan pada hari ini. Menggunakan perbandingan seperti perbandingan semacam, sama juga. Menggunakan perkataan ibarat dan lebih kepada metafora pembayangan. Okey, contohnya. Okey, siapa nak lengkapkan contoh kiasan ini? Boleh tak? Okey, Venus lagi. Venus aktif betul dari mula-mula ni. Okey, Venus. Mudah jenis cikgu. Mudah. Manisnya lautan seperti madu. Manisnya seperti lautan madu. Okey, manisnya seperti lautan madu. Kita nak terangkan bagaimana manis sesuatu makanan itu ibarat selautan madu manisnya itu. Okey, itulah kiasan. Itulah kalau kita perhatikan, kalau orang-orang dahulu berkata mesti ada berkias. Betul. Sedap kita dengarnya. Betul. Okey, baik. Kita pergi kepada bahasa berbudaya yang ketiga pada hari ini iaitu kata-kata hikmat. Iaitu kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat ini merupakan ungkapan yang dapat memberi pengajaran, teladan, kesedaran dan peringatan kepada kita. Dan kebanyakan kata-kata hikmat ini dikeluarkan oleh beberapa tokoh dalam ucapannya. Tetapi kebiasaannya kata-kata hikmat ni dia padat. Dia padat dan mempunyai maksud yang tersirat. Okey.
Baik, jadi untuk yang kata-kata hikmat ni, siapa nak boleh tolong lengkapkan contoh ni? Sebab contoh yang saya bagi ni agak mudah. Jadi untuk permulaan kan, kita mudahkan murid-murid kita untuk kita dengar kelunakan suara mereka ni. Okey, siapa yang boleh bagi contoh ni? Contoh kata-kata hikmat ni. Okey, Damia. Cikgu. Ya Damia. Okey, jawapannya bahasa jiwa bangsa dan bersatu teguh bercerai roboh. Okey, betul. Bahasa jiwa bangsa, bersatu teguh bercerai kita roboh. Nampak macam peribahasa. Tapi sebenarnya bersatu teguh ini merupakan salah satu kata-kata hikmat. Dan kebanyakan kata-kata hikmat itu ada yang digunakan sebagai peribahasa. Okey, jadi kita pergi kepada bahasa berbudaya yang keempat hari ini, iaitu madah pujangga. Jadi madah pujangga ini sangat menarik apabila kita masukkan dalam penulisan karangan kita. Tapi apa yang menjadi permasalahan murid-murid kita pada hari ini, mereka takut untuk menggunakan sebab tak tahu cara nak menggunakan. Jadi hari ini saya akan perjelaskanlah bagaimana nak menggunakan dalam penulisan karangan. Okey, jadi kita tengok madah pujangga ini kata yang digunakan untuk puja-pujian. Jadi tokoh-tokoh yang biasa keluarkan perkataan ini. Okey, contohnya murid cemerlang mempunyai pengurusan masa cemerlang. Mereka menganggap masa itu siapa boleh lengkapkan contoh ni? Ada tak siapa yang Saya, Okey, cikgu. okey Haris, lengkapkan contoh ni. Saya ini senang je cikgu, saya pernah baca. Oh, pernah baca. Oh, pernah baca sumber daripada belajar biar betul tu. Okey, Haris, apa contoh dia? Mereka menganggap masa itu umpama emas. Mereka menganggap masa itu umpama emas. Jadi ini merupakan madah pujangga. Okey, yang bahasa berbudaya yang terakhir pada hari ini lebih kepada lisan. Lebih kepada lisan, iaitu bahasa berirama. Mempunyai rentak dan irama tersendiri. Diambil daripada ungkapan atau peribahasa dan digubah menjadi perkara menarik. Tidak terikat seperti pantun. Dia hujung-hujung rima dia menarik. Hujung-hujung rima dia sama, tapi dia bukan pantun. Dia bukan sajak. Itulah bahasa berirama. Kalau kita dengar ucapan yang mengandungi bahasa berirama pun sedap di telinga kita. Betul. Kita pun khusyuk dengar. Khusyuk, kan? Okey, untuk contoh bahasa berirama ni, ada tak murid-murid kita nak cuba bahasa berirama ni? Okey, Radin. Radin. Semangat terus diangkat tu Radin. Okey, Radin. Saya cikgu. Okey, cuba. Cikgu kata tadi contohnya dalam majlis kan? Dalam majlis. Saya cuba. Tuan-tuan dan puan-puan, dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Radin, itu macam bukan. Itu macam lirik lagu je itu tu. lagu tu. Itu lirik lagu tu. Tapi sebenarnya Radin, kebanyakan lirik lagu yang terkandung dekat negara kita ni mempunyai bahasa berirama. Sebab hujung dia hampir-hampir sama. Betul lah cikgu. Kan? Baru saya perasan. Betul kan? Jadi itu merupakan salah satu bahasa berirama. Okey, patutlah. Jadi, pandai Radin bagi contoh tu. Terbaik Radin. Okey. Okey cikgu, jadi itulah antara yang kita belajar untuk segmen ini. Jadi mungkin ustaz pula tertukar pula. Cikgu boleh rumuskan sedikit untuk segmen ini. Apakah yang sudah kita belajar? Okey, jadi pada hari ini murid-murid kita dah tahu apa dia bahasa berbudaya yang kita akan pelajari. Okey, yang pertama tadi ialah perbandingan semacam. Okey, yang kedua ialah kiasan. Okey, yang ketiga ialah madah pujangga. Okey, yang keempat ialah berkaitan dengan kata-kata hikmat. Yang terakhir ialah bahasa berirama. Jadi kelima-lima ini boleh kita gunakan dalam karangan dalam penulisan karangan murid-murid kita dan juga dalam pertuturan seharian kita. Didik TV KPM